kurang sekitar 50 hari lagi. 50 hari lagi insya-Allah kita akan umumkan sebagaimana doa yang dilakukan Imam Jawa Balagna dan Balagna Ramadan. Kita akan dihubungkan dengan bulan Ramadan. Kalau dalam TV tuan-tuan lihat kira Piala Dunia yang kedua-14 ni kira. Hari ini masih hari ke berapa? 300 hari ya. Kalau kita dah 10 bulan Jun mulanya Piala Dunia 2014 di Rio de Janeiro. Tapi kita yang paling penting adalah kita doa supaya insya-Allah kita masuk bulan Rajab, bulan yang dimulakan dengan isu Isra wal Mi'raj yang pada silap tapi disepakati dilakukan 7 Ramadan. Itu kita ada bulan Syaban dan insya-Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mudah-mudahan dipanjangkan umur dan diberikan kekuatan kepada kita untuk menempuhi atau bersama bulan Ramadan. Kita masih buka kita boleh. Hari ini merupakan hari yang ke-8 bagi kami, bulan yang penuh dengan hari bukunya, hari mohnya, hari macam-macam hari bulan ni, hari kali kurungnya, hari macam-macam hari ini sebelum rapat mana. Buat pada bulan 7 hari itu, bulan 8 hari Mokok. Cuma tak buat dengan bulan Mokok, boleh hari itu. Hari yang dia. Kita buat pada itu, Mokok. Baik, tuan-tuan, hari terakhir, kali terakhir saya datang pada 16 bulan 2. Bulan 3, bulan 4, bulan 5 ni pun saya tak dapat hadir. Yang pada 18 kali bulan Januari, hari Ahad minggu depan. Saya dah beritahu dengan Haji dengan Tuan disuruh. Bulan ini saya dilantik untuk menjadi hakim istighfar sekolah agama rakyat perintah Jawa Maju sebagai ketua hakim. Tahun depan dia berkata nak nanti saya sebagai ketua hakim Mahkamah Syariah. Jauh boleh beritahu. Dia berterang istighfar sekolah agama rakyat. Pada dia berkata dia tahu jadi kita orang kalau jadi itu tahu saja. Kalau jadi itu Allahu Akbar. Baik, kita sambunglah. Itu kita dah bahas ayat ke-58. Semua manusia sama ada mukmin ataupun kafir akan dibangkitkan dan dihitungkan pada hari kiamat nanti di padang mahsyar. Di mana padang mahsyar ni tak ada siapa ustaz yang tahu. Kalau dia ustaz tahu, menambah nanti. Tapi kita wajib percaya adanya padang mahsyar bersama dengan rasul-rasul masing-masing dan berkata kepada mereka wamtal yaum ajul mujrimun. Berpisahlah kamu pada ini hai orang-orang yang berdosa dan bercampur kau dengan orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh. Maknanya ya sebagaimana yang kita ketahui, akan terpisah bukan kerana bangsa, akan terpisah bukan kerana darjat, bukan kerana keturunan, bukan kerana darah daging dan sebagainya. Terpisah antara yang berdosa dan yang tidak, antara yang kafir dengan yang beriman. Itu kedudukan. Inilah pemisah yang ada. Dan kehidupan kita sebagaimana yang disebut banyak kali di hadapan corong mikrofon jadi saksi bahawa itulah sebenarnya tugas dan tanggungjawab kita di atas tubuh Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk kita orientasi ataupun melalui kehidupan ini supaya kita dapat membezakan manakah kehidupan yang sebenarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan manakah kehidupan yang sebenarnya yang patut kita jauhi. Dijauhi ini bukan kerana pilihan manusia, didekati bukannya pilihan kita, tetapi dijauhi dan dituruti ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita bukan menentukan perkara tersebut, tugas kita adalah menentukan ke mana pilihan kita selepas daripada ini. Baik. Ibn Al-Yaqin mengatakan bahawa Rabi Al-Jarrah Al-Ba'du mengatakan idza kana yaumul qiyamah la manahan madhal muslimin minal mujrimin illa su'ab al-haula. Pada zaman nanti menyerulah penyeru menyesatkan orang-orang Islam dan orang kafir, melainkan orang yang mengikut hawa nafsu kerana mereka akan bersama dengan orang-orang yang kafir. Jadi siapa yang ikut bersama dengan orang kafir, maka dia akan bersama walaupun dia Islam. Ramai juga kita nampak dia lah, tak payah nak bersinggung
tak payah nak disuruh, tak payah nak bagi tahu dah. Walaupun nampak nama Islam, kita sembahyang, tapi jelas kan? Jelas kan bahawa sebenarnya Islam itu hanya sebagai topik, pakaian dari segi fizikal semata-mata. Kita jangan terpengaruh oleh orang yang pakai jubah, sorban, semua. Itu semua tak ada benda. Dan benda ini sebenarnya ialah oleh kerana kita hidup di zaman ini. Zaman-zaman sebelum ini itulah juga ibadat. Zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada ramai yang terpikir begini. Ramai. Mereka yang bertopikkan Islam nampak cantik. Ya, masuk dalam TV dan semua sebagainya. Mereka hormati, disayangi, dipuji oleh manusia yang menyambung mereka seolah-olah mereka lagi idola semasa yang ada. Jadi ketika mereka yang menggunakan Islam yang sebenar. Ini kisah yang berulang yang berlaku. Cuma kita merasakan kita hidup di zaman ini dan kita nampak jelas depan kita. Nampak jelas depan mata kita. Itulah manusia-manusia yang bertopikkan Islam, yang makan dalam Islam, makan jubah Islam, tetapi sebenarnya mereka lah sebenarnya yang menjadi Islam daripada dalam. Jelas, tak payah bersinggung kita, tak payah kita sewa, tak payah. Benda ni cara syar'i dia akan ada beza. Dia kalau kita nampak jelas antara hitam dan putih. Nak kan? Antara orang yang dia bukan kita nak tuduh lah. Antara orang yang berhitam dengan orang yang putih. Nampak jelas kan? Siapa yang hitam, siapa yang putih. Itulah keadaan. Walaupun simbol di sebalik pakaian, walaupun simbol dipakai buta walaupun. Tapi dia secara tertentu, rupanya kita nampak, rupanya gelap, rupanya dia. Kalau macam mana pun gelap sebab itu, dia bukan tak nampak, tapi dia hati. Kita nampak dah, tak nampak benda ni. Kita kadang-kadang mikir macam mana dia jadi macam ni. Takkan tak jelas lagi kan? Takkan Islam tak jelas lagi. Islam ni adalah satu peraturan yang lengkap, selengkap-lengkap. Tak adalah panduannya selengkap selain Islam sendiri. Diulah di bukan ingat ada Islam satu-satunya agama di sisi Allah SWT dan Islam. Terpisah antara Islam dengan orang yang bukan Islam satu harap. Walaupun mereka ni baik, walaupun mereka ni kaya, walaupun mereka ada status yang tinggi, walaupun mereka dipuja dan dicandu dan sebagainya. Tapi dia pun mereka ini bukan Islam. Kalau buat amal ibadat macam mana pun sekali tak dapat apa-apa. Ramai orang yang bukan Islam kan? Baik amal. Bagi makan, bagi demo, semua sebagainya. Tapi tak ada apa-apa. Timbangan mereka hanya dapat dunia semata-mata. Kemudian itu dalam kalangan umat Islam pula, ada yang bertopengkan Islam. Ada yang betul-betul nak ke Islam. Ada yang pura-pura. Yang ini pun satu benda je kan, cukup jelas. Mula-mula macam tak nampak. Selok-selok yang orang pergi. Mula-mula tidur ada jauh, ada orang. Jadi bila jauh suluh tu, nampak. Bukan. Ini tak sesuai ada apa semuanya. Ini benda ni jelas. Benda ni bukan kita nak tuduh. Tetapi bila timbul satu-satu perkara yang dalam masyarakat kita, terutama dalam masyarakat Indonesia, adalah sekian masyarakat. Tuan-tuan, saya harap bagaimana masyarakat bukan Islam telah keliru. Yang masyarakat Islam sekali sengaja dikelirukan. Tuan-tuan, kita semua bertanggungjawab menunjukkan kepada orang bukan Islam apa dia tak boleh Islam. Kalau tuan-tuan pergi kedai orang Cina atau orang India, bagi tahu apa dia tu. Apa dia tu? Siapa yang akan hidup dengan dia? Dan siapa kan? Dengan cara tak langsung kita berkefahaman. Masalah utama masa itu sebenarnya orang bukan Islam tidak ada maklumat yang sebenar. Mereka ingat bila turi dia bertolak. Itulah hakikatnya. Bila ambil dia bakal cap betul. Mereka risau sebenarnya. Apa mereka biasa dengan minuman keras. Ya, cuba mereka risau supaya bila nanti dia tak sanakan sebagai mana dia pernah tahu. Dia menyuruh satu negara tidak panggil ke bangsa dan negara panggil bangsa dan juga agama. Itu kesuruhan yang benar. Tapi kita nanti akan dibeza. Kalau dia mahkamah negara kita semua orang tahu. Ada mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah. Mahkamah sebelum mahkamah wujud tu memang ada mahkamah yang berbeza sekali negara kita ni. Kalau dia tangkap seorang yang bukan Islam dengan seorang Islam atau tuduhan atau berzina, membatalkan. Kemana yang pergi orang Islam ni, kemana pergi orang yang bukan Islam. Itu sekarang ni pula.